I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah dapat diberi kesempatan pada ketika ini untuk sama-sama kita menambahkan maklumat agama kita, memperbaiki iman kita dan juga mudah-mudahan kita layak mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita nak bicarakan kata hikmah yang berikutnya, di mana Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an-nafs. Maksudnya apa tuan-tuan puan sekalian? Asal semua maksiat, kelalaian dan syahwat ialah keredaan, memuaskan hawa nafsu, ya. Kemudian wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adam ridha minka anha. Adapun pokok segala ketaatan, kesedaran dan kesopanan akhlak budi ialah pengekanan terhadap hawa nafsu. Maknanya tidak suka ikut kepada hawa nafsu, ya. Kemudian dikatakan apa di sini lagi? Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Dan engkau bila mana berkawan dengan seorang yang bodoh, yang tidak menurut hawa nafsunya, ya, tidak dikuasai dari hawa nafsunya, itu lebih baik daripada berkawan dengan seorang alim yang sering menuruti hawa nafsunya. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsihi. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan kepada seorang itu, seorang alim, sekiranya dia seringkali menurut hawa nafsunya. Wa ayyu jahlin dijahilin la yarda an nafsihi. Dan apakah kebodohan yang dapat disebutkan kepada seorang yang jahil, yang tidak menyukai hawa nafsunya. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin rahimakumullah, apa yang kita nak kongsikan pada kesempatan ini? Di kesempatan ini Syekh nak ingatkan kepada kita ini tentang bahayanya nafsu. Kerana nafsu ini adalah punca segala bentuk maksiat. Segala bentuk maksiat, segala bentuk kelalaian banyak berpunca daripada hawa nafsu. Dan redha mengikut hawa nafsu ni adalah punca kepada segala perkara-perkara yang tidak elok, ya. Dan bersahabat dengan orang yang jahil, yang tidak redha dengan nafsunya, lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang suka mengikut hawa nafsunya, redha kepada hawa nafsunya, kerana pada kedua-duanya terdapat perbezaan yang nyata. Ya, sebaliknya yang tidak redha mengikut hawa nafsu itu adalah asas ketaatan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bicarakan tentang nafsu, ya. Kita memang tahu nafsu ni ada nafsu yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, kan? Tapi soalannya di sini tuan-tuan dan sekalian, mungkin kita pun tanya, macam mana ya kita nak bezakan yang ini merupakan hawa nafsu, yang ini merupakan bisikan syaitan? Pernah tak tuan-tuan dan puan terfikir, macam mana nak bezakan yang ni nafsu, ya, bisikan nafsu, rintihan nafsu, yang ni pula adalah apa? Bisikan hasutan syaitan. Kan? Macam mana nak bezakan tu? Ada sebahagian ulama mengatakan begini, tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Nafsu ni seperti anak kecil. Maksudnya bagaimana? Anak kecil bila mana mereka ini inginkan sesuatu, kan? Kalau mereka tak dapat, apa yang berlaku?
mereka akan terus meminta. Betul tak? Kita ada anak kecil kan, nanti malam pun dia bercerita lagi tentang perkara. Dia akan ingat. Sampailah dah dapat, baru dia lebih tenang. Kan? Itu nafsu tuan-tuan. Contoh tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau muslimah suka apa? Suka nak beli handbag sebagai contoh. Nak beli handbag kan. Selagi belum dapat handbag tu, selagi itulah dia terfikir-fikir, tertengok-tengok kan. Hati rasa tak tenang, tak lepas lah orang kata tu kan. Ada orang minat dengan handbag, ada minat dengan baju, walaupun handbag ada, baju ada minat dengan jam kan. Yang lelaki pun tak kurang jugalah, ada hobi masing-masing kan. Jadi kadang-kadang dia teringat, terfikir-fikir. Itu nafsu, maknanya dia ada apa? Ada macam rasa tak tenang di situ. Rasa macam tak lepas. Tu nafsu. Dan kadang-kadang nafsu ni dia ada kepada perkara-perkara yang tidak elok kan. Kadang-kadang benda tu merupakan satu pembaziran. Ada benda tu merupakan satu bentuk maksiat kan. Jadi ni nafsu. Ni nafsu. Kalau bisikan syaitan pula bagaimana? Kalau bisikan syaitan, tuan-tuan dan puan sekalian, kan, dia lebih kepada ada perancangan. Maksud perancangan ni maknanya macam mana? Okey. Contohlah orang ni dia nak apa ya? Dia nak mengambil duit orang. Duit tempat kerja je. Kan? Syaitan bisik dengan dia, kamu ambil duit ni, kan? Kamu ambil ni, nampak dekat situ ada orang tak duit dekat situ, kalau kamu ambil orang tak tahu. Kan? Okey, jadi macam mana nak ambil tu? Dia tak boleh ambil terus macam gitu, mesti ada rancangan. Kan? Okey, kamu rancang dulu. Kamu pastikan line clear. Kamu tengok ataupun waktu rehat, waktu orang sedang buat kerja lain, kan, kamu alihkan pandangan mereka. Lepas tu kamu ambil. Contoh dia kata rancang, okey, ambil jangan sekali banyak, contohnya dia kata secara perlahan-lahan. Contohlah ni macam contoh dah, bukan saya kata ni saya pula jadi syaitannya, tidak. Maknanya ada rancangan. Nanti terfikir dekat kepala, tapi kalau orang nampak macam mana, ataupun ada orang dapat tahu macam mana? Kamu cakap pula macam gini. Tapi kalau macam gini macam mana? Dia keluarkan lagi jawapan daripada kursi atas pula. Kalau gini kamu cakap macam gini. Tapi kalau kena macam ini, gini. Dia maknanya ada jawapan. Jadi dia ada planning kat situ. Dia nak kata proper planning pun taklah juga. Maknanya ada rancangan dekat situ. Itu bisikan syaitan. Jadi kalau bisikan syaitan ni contoh kita kata dalam suasana mungkin apa ya, keluarga, contoh suami ada berselisih dengan isteri, contohnya. Jadi isteri tak senang hati. Syaitan bisik, kamu cakap dengan dia, kamu marah dia. Cakap dengan dia biar dia tahu. Contoh macam gitu kan. Jadi bila cakap macam gitu, nanti dia kata, habis kalau dia marah macam mana? Kalau dia marah kamu cakap lagi, kamu naikkan suara lagi. Biar dia rasa ni. Tapi kalau macam gitu tak habis, lepas tu kamu buatlah benda-benda yang lain. Maknanya dia ada perancangan. Itu bisikan syaitan. Tapi kalau nafsu dia macam merayu-rayu, dia macam anak kecil lah. Macam anak kecil, selagi tak dapat, selagi itu tidak lepas. Jadi nak dekat sini tuan-tuan dan puan sekalian, apa kita bila dah faham ni beza antara nafsu dan juga bisikan syaitan ni. Maknanya kita dah kenal pasti, kita dah boleh tahu dah. Kadang-kadang nafsu kita ni mendorong kita untuk melakukan kejahatan, kan? Jadi sebab itu apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka hawa nafsu ni adalah punca segala bentuk kerosakan, kelalaian dan juga kemaksiatan, kan? Orang mencuri, ya, orang yang mencuri sebagai contoh, ya. Bila orang tu mencuri, ya, kalau yang tadi ada bisikan, ya, yang ni contohnya lah, ya. Kerana apa? Hati dia rasa apa? Tak puas. Dia nak lebih lagi. Selagi tak dapat, selagi tu dia nak. Orang yang bermain judi, kan? Kenapa nak beli judi ni? Pasal nak menang, pasal nak kaya dan sebagainya, kan? Dan sebagainya lah. Kadang-kala dia hanya tertumpu pada nafsu sahaja. Kadang-kala hanya kepada bisikan syaitan. Kadang-kala nafsu dan juga diikuti dengan bisikan syaitan sekali. Jadi dua-dua ada dekat situ. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kalau kenang balik, ingat balik, ya, mungkin kesilapan pernah kita lakukan, ya, segala bentuk keterlanjuran. Cuba fikir balik. Apa yang mendorong kita lakukan demikian? Orang yang mengumpat. Orang yang mengata orang. Orang yang mempunyai sifat hasad. Puncanya apa? Nafsu lah, kan? Nafsu yang suruh
menyuruh melakukan kejahatan. Jadi sebab itu Syekh mengatakan apa? Redha mengikut nafsu ni adalah punca kepada segala maksiat. Jadi sebab itu kita ni kadang-kadang bila kita belajar ni, bila kita ingin lakukan sesuatu, kita cuba tanya kat dia, ini kita ikut nafsu ke atau macam mana? Kadang-kadang kita tahu nafsu ni memang nak benda tu, nak benda dah ada dah, nak juga. Cuba kita latih. Macam mana kita nak hilangkan dia? Kena latih. Ada perkara kita boleh berjaya, ada perkara kita belum boleh berjaya. Tapi kita masih boleh berusaha. Tapi kita dah latih, dah cuba, dah berjaya, alhamdulillah. Ya, bila alhamdulillah kita jangan jadi sombong diri. Bila kita berjaya, alhamdulillah syukur kepada Allah. Maknanya kita puji Allah kerana Allah membantu kita untuk berjaya sehingga berjaya melawan hawa dan nafsu kita. Nampak tak macam gitu? Kan? Kemudian saya juga mengatakan dalam bab yang kedua pula, dia katakan apa? Bersahabat dengan orang yang alim, redha mengikut hawa nafsunya, ya, merupakan satu bentuk perkara yang tidak elok. Ya. Kalau kita, contohlah, kita berkawan dengan orang yang mungkin dikatakan orang alim. Tapi orang alim ni bila kita kawan dengan dia, ikut je asyik ikut nafsu sahaja. Ya, nafsu makan dia, nafsu berbelanja, nafsu apa. Ya. Dan kadang-kadang nafsu-nafsu itu menjerumus dia kepada perkara-perkara kemaksiatan. Kan? Kalau kita lihat seperti itu, di manakah kealiman seseorang itu? Sedangkan dia masih menuruti hawa nafsunya, masih redha kepada nafsunya dan tak mampu untuk melawannya. Adapun kadang-kadang kita berkawan, bersahabat dengan orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa contohnya. Tetapi dia dapat mengekang hawa nafsunya, keinginannya itu dapat dikekang. Bila makan tidak membazir, bila berbelanja berpada, kan? Dan tak terlihatlah contohnya ya kegilaan dia redha kepada nafsunya. Dekat situ jahil mananya orang ini. Sedangkan dia tidak redha kepada nafsunya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, ini bahayanya ya, bila kita tidak nampak peranan orang yang kita bergaul. Sebab itu dikatakan di sini ya, Syekh Zarif berkata, redha terhadap nafsu ada 3 tanda. Pertama, macam mana tanda-tandanya? Melihat batil itu adalah baik. Maknanya benda yang salah pun bagi dia dilihat baik. Sayang akan yang batil serta mencari alasan logik supaya hatinya dan orang lain dapat menerima perkara tersebut. Iaitu dia melihat keburukannya sebagai baik dengan takwilan kerana dia mengetahui yang aib itu kemudian mendedahkannya sekalipun ia satu jenis daripadanya. Maksudnya macam gini. Bila dia ada redha kepada nafsu ni, maknanya dia akan melihat benda yang tak baik pun jadi macam baik. Dan kadang-kadang memang dah tak baik dah sangat dah benda tu. Kan? Awalnya dia tahu tak baik, tapi dia mempercantikkan, dia memperelokkan untuk dirinya lihat benda tu baik. Kemudian dia mempengaruhi orang lain untuk mengatakan seolah-olah benda itu adalah merupakan perkara yang baik. Ni bahayanya dia. Dan apakah balak bila kita mengikuti hawa nafsu ini? Pertama, orang yang suka ikut nafsu ni, dia akan menjadi orang sombong diri, takabur. Kan? Dia rasa diri dia ni lebih baik daripada orang lain. Memandang rendah kepada orang lain. Kedua, sedikit keinsafan. Ini bahaya musibah bila ikut nafsu. Keinsafan tu, kesedaran tu kurang. Ya, rasa dirinya hanya yang betul. Kan? Begitu juga ada sifat riak. Ya, riak makna buat apa-apa nak tunjuk orang, padahal kita pun sedar tuan-tuan, kita sebenarnya tak milik apa-apa kan. Yang memberikan kepada kita semua tu adalah Allah SWT kan. Allah yang maha berkuasa, Allah yang memiliki segala-galanya. Kita alatnya je. Tapi kalaulah contohnya kita redha kepada nafsu, kita akan ada sifat takabur, sombong diri. Kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain, kita merendahkan orang lain. Ini banyak berlaku tuan-tuan dalam dunia kita pada hari ini kan. Begitu juga kita sikit keinsafan, kita tidak merasa apa yang kita lakukan ni ada kesilapan. Kita rasa kita ni macam perfect, sehingga kan perkara yang tak betul pun kita mempercantikkan je sampai nampak seolah-olah dia adalah satu perkara yang betul dan juga baik. Kan? Kemudian apa? Riak. Ni riak masalah ni. Syirik kecil kan riak. Maknanya apa? Buat sesuatu nak orang lihat. Orang lihat. Mana dia baguslah daripada orang lain.
Dia lebih elok daripada orang lain, dan ini merangkumi pelbagai perkara dalam aktiviti harian kita, ya. Kadang-kadang dalam pakaian kita, kadang-kadang dalam pekerjaan kita, kadang dalam pendidikan kita dan yang seumpama dengannya. Boleh tuan-tuan sekalian? Bolehlah, insya-Allah, ya. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari perkongsian kita pada hari ini, untuk kita senantiasa ingat bahawa asal daripada segala bentuk maksiat, ya, kelalaian dan juga maksiat itu adalah kita redha kepada nafsu, kan? Apa beza nafsu dan juga bisikan syaitan? Kalau nafsu ni dia selagi tak dapat, selagi itu dia tak lepas. Kalau bisikan syaitan ni ada apa? Perancangannya. Okey. Yang ketiga apa? Bersahabat dengan orang yang alim tapi ikut nafsu tu. Ni alim apa orang ini? Kerana masih redha dengan nafsunya. Adapun berkawan, bersahabat dengan orang yang jahil tapi dia tidak mengikuti nafsunya itu, maka itu sebenarnya adalah lebih baik. Dan apatah tanda-tanda orang yang redha kepada nafsu ini? Apa ya dia? Yang pertama itu adalah apa? Redha kepada nafsu ini akan membuatkan dia melihat yang batil itu, yang tidak betul itu adalah yang baik, kan? Kemudian dia mempercantikkan yang tak elok tu jadi cantik, kemudian dia mempengaruhi orang lain untuk melihat benda itu adalah benda yang baik. Itu nafsu, ya. Orang yang redha kepada nafsu. Dan kemudian apakah balaknya? Bila kita lakukan ini, ada kesannya. Apa kesannya? Bila kita suka ikut nafsu, kita akan menjadi orang yang sombong diri, takabur, memandang rendah kepada orang lain, menolak kebenaran. Orang cakap, orang tegur pun tidak mahu menerima. Kemudian kurang ada keinsafan. Tak rasa insan ni bahaya. Ni penyakit hati, bahaya, ya. Kurang insafan. Dan yang ketiga, ada sifat riak. Bila lakukan sesuatu je suka orang lain lihat, berikan pujian. Wa'iyazbillah, semua na'udzubillah. Jadi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak elok ini, dan sifat yang redha kepada nafsu, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk mudah-mudahan dapat kita melawan hawa nafsu kita yang tidak elok, dan juga kita untuk senantiasa, ya, berusaha memperbaiki diri kita kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan tasbih kafarah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू।
Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu